Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita sampai pada muka surat 57. Ada pun lawan hasad nasihat, iaitu berkehendak kekal nikmat Allah Ta'ala atas saudaramu yang muslim daripada barang yang ada baginya padanya itu kebaikan. Jadi perkara yang dilarang dalam Islam adalah hasad. Hasad ini kita merasa tidak senang di atas kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Dan kalau boleh kelebihan itu biar ada pada diri dia, tidak ada pada orang lain. Maka apabila timbul untuk menghilangkan nikmat pada orang lain itu, biarlah benda nikmat yang ada pada orang lain itu jadi hilang. Sama ada hilang itu boleh ke dia ataupun hilang itu tak boleh berlaku dua-dua, maka ini dikira hasad. Maka hasad ini cukup bahaya kerana ia boleh merosakkan amalan. Lalu disebut dalam hadis, iyyakum wal hasada innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah kamu akan hasad, kerana hasad itu akan memakan kebaikan kamu sebagaimana api memakan kayu api. Jadi orang yang berhasad ini, dia hasad, maka menyebabkan amal ibadatnya, pahalanya akan hilang dan akan diberi kepada orang yang dihasadnya. Maka orang yang hasad ini dikira orang ini tidak menerima ataupun tidak bersetuju dengan Allah Ta'ala yang memberi nikmat kepada orang lain, tidak diberi kepada dirinya. Maka tidak boleh kita hasad. Orang yang beriman sepatutnya tidak ada hasad di dalam hatinya. Jadi kalau kita hasad, maka ketahuilah amal ibadat kita akan menjadi rosak. Dan kita kena ketahui bahawa nikmat yang ada pada orang lain itu datangnya daripada Allah. Ini pilihan Allah. Maka kalau kita hasad, bermakna kita tidak menyetujui pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh hasad kecuali dalam beberapa perkara. La hasada illa fisnaini. Tidak boleh hasad kecuali dua perkara saja kita boleh hasad. Maka ulama mengatakan walaupun disebut perkataan hasad, tetapi yang dimasukkannya adalah ghibtah. Apakah yang dikatakan ghibtah? Ghibtah ini kita tengok orang lain ada nikmat, dan nikmat tu kita nak juga macam orang lain, tetapi sedikit pun kita tidak mahu orang itu hilang nikmat yang ada pada diri dia. Maka itulah yang dipanggilkan ghibtah. Maka ghibtah ini dibenarkan. Maka dua perkara yang diboleh kita ghibtah ataupun kita ini hasad untuk kebaikan. Yang pertama, seseorang yang telah diberi harta, lalu orang itu menginfakkan hartanya pada jalan Allah, lalu dia hasad, aku pun nak harta macam dia juga, dan aku nanti kalau ada harta aku akan infak macam dia ataupun lebih daripada dia. Maka dalam waktu yang sama dia tidak ada niat supaya orang itu hilang harta. Dia tidak ada niat dan tidak inginkan orang tu jadi fakir, jadi miskin, tidak. Dia biarkan orang tu jadi kaya. Hanya aku nak jadi macam dia saja, nak jadi kaya macam dia juga, supaya aku pun boleh infak sebagaimana dia infak hartanya pada jalan Allah Ta'ala. Maka orang yang macam ini adalah orang yang terpuji dan ia dibenarkan dalam syarak. Maka dibenarkan hasad yang dikatakan dalam hadis. Yang pertama, orang yang kita hasad kepada orang yang ada harta, dan kita pun tidak nak suruh dia kekalkan harta. Tapi kalau kita ada niat biar dia ini yang kaya jadi miskin, perniagaan yang maju jadi jatuh, jadi mundur dan sebagainya, kita pun buat beberapa jalan usaha. Kita kata kedai dia tidak bagus, kita fitnah dia, kita reka cerita yang tidak patut berlaku pada dia, sehingga kan orang tak beli kedai dia, sehingga kan orang malah orang menjauhkan dia, sehingga kan orang rasa memang tak patut pergi kedai dia, akhir kali jatuhlah dia. Maka usaha kita itu dipanggil hasad. Hasad ini tidak dibenarkan. Yang kedua, orang yang ada ilmu, lalu kita melihat dia ini menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, kita pun nak jadi macam dia. Lalulah kita nak jadi macam dia ini, kita pun belajar juga ilmu bersungguh-sungguh, dan kita pun akan menyebarkan ilmu sebagaimana dia, dan kita tidak ada niat untuk menjatuhkan dia. Tapi kalau ada niat menjatuhkan dia, kita kata dia macam-macam supaya orang dengar, orang pun tak pergi dengar kat dia, ataupun kita buat fitnah dan sebagainya, akhir kali orang menjauhkan dia, ini dipanggil hasad. Maka hasad inilah yang merosakkan amal ibadat orang yang ada hasad di dalam hatinya. Maka kita ingat, jangan kita ada hasad dalam hati. Inilah yang penting kita belajar supaya hati kita bersih.
Dan Allah Ta'ala ini tidak menerima kecuali dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih. Dan amal ibadat yang dicemari dengan perkara yang kotor di dalam hati, sama ada kotor itu berbentuk riak, sama ada kotor itu berbentuk ujub. Ujub ni kita merasa diri kita sudah bagus, diri kita sudah bagus, dan juga kita merasa takabur, sombong, memandang orang lain rendah, belakang kita lah yang paling tinggi. Maka dan sebagainya boleh merosakkan amal ibadat kita. Maka disebut dalam hadis, ramai manusia di negeri akhirat yang dia sudah ada ibadatnya, tetapi apabila ditimbang, dikira di hadapan Allah, satu ibadat pun tidak ada. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana ibadat sembahyangku, mana ibadat puasaku, mana ibadat haji aku, mana ibadat infak fi sabilillah, mana ibadat-ibadatku yang lain? Allah Ta'ala mengatakan, ibadatmu aku beri kepada orang yang kamu hasad, ibadatmu aku beri kepada orang yang kamu khianati, ibadatmu aku beri kepada orang yang kamu menzaliminya semasa hidup di atas muka dunia. Sehingga kan ada manusia juga yang ibadatnya tidak banyak, tetapi apabila ditimbang macam-macam ibadat yang dia dapat, dikiranya ada sembahyang malam, dikiranya ada berpuasa sunat, dikiranya banyak infak fisabilillah, tetapi setahunya dia tidak banyak infak, dia tidak banyak sembahyang malam, baca Qurannya sedikit tetapi pahalanya banyak. Lalu dia tanya kepada Allah, inilah pahala yang Allah Ta'ala beri kepadamu disebabkan kamu dahulu dizalimi, maka ibadat orang-orang yang menzalimi kamu itu akan diberi kepada kamu. Maka sebab itu kita kena faham, yang paling penting kita jaga amal ibadat kita, bagaimana kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali melarang kita supaya menjaga hati kita, supaya kita ini sentiasa rada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak perlu kita hasad kepada orang, dan kita kena faham apa-apa kelebihan yang ada pada orang itu datang daripada Allah, bukan datang daripada kita. Bukan datang daripada dirinya, semuanya datang daripada Allah. Itu pilihan Allah, dan setiap pilihan Allah adalah ujian-ujiannya. Maka hendaklah kita faham bahawa kita kena terima apa yang ada. Maka menerima apa yang ada. Orang ini alim, kita terima dia. Orang ini banyak pengaruh, kita terima dia. Orang ini banyak harta, kita terima dia. Kita tumpang gembira, merasa rada dengan apa yang ada pada orang lain. Itulah dipanggil nasihat. Nasihat ini maknanya kita kekalkan, biarlah dia duduk macam tu. Dengan arti kata kita tengok dia sudah berjaya, alhamdulillah, kita rasa tumpang gembira melihat dia telah berjaya. Kita tengok dia ni sudah bagus, alhamdulillah. Asalkan kita ini duduk molek dengan Allah sudah. Jangan sampai orang lain dapat nikmat, kita jadi rosak amal ibadat kita. Di hadapan Allah Ta'ala lah yang kita akan tunjukkan amal ibadat kita. Maka di sini dia kata, lawan pada hasad. Hasad dilarang, maka yang disuruh nasihat. Maka nasihat itu iaitu berkehendak kekal nikmat Allah Ta'ala. Kita nak orang tu nikmat itu kekal. Yang kaya teruskan dia kaya, yang alim teruskan dia alim, yang dia ini hebat teruskan dengan kehebatan dia. Allah Ta'ala beri kepada dia atas saudaramu yang Muslim, atas saudara kamu yang Islam. Dia itu saudara kita belaka, semua saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara kita belaka semuanya. Maka kita kena berbaik-baik di antara satu sama lain. Maka daripada barang yang ada baginya padanya, apa yang ada pada dia, Allah Ta'ala beri apa kelebihan pada dia. Sebab orang itu ada kelebihan lah kita dengki. Tapi orang tu tidak ada kelebihan, kita tak dengki. Orang fakir miskin, kadang-kadang dia sendiri pun tak cukup makan, kita tak dengki ke dia. Tapi kita dengki pada siapa? Kita dengki kepada orang-orang kaya, sebab dia banyak harta. Maknanya sebab orang itu ada kelebihan. Orang itu ada kelebihan. Maka kita ni kena lihat kelebihan tu datang daripada Allah. Ada pun Allah Ta'ala beri kelebihan pada kita, kita pun kena faham bahawa itu pun datang daripada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai harta yang sangat banyak, kerajaan yang sangat besar dan juga luas. Sehingga kan dikatakan kerajaan Nabi Allah Sulaiman ini sudah tidak diberi lagi kepada orang yang lain daripada Nabi Allah Sulaiman. Orang lain ada kerajaan tapi tidak sampai sebagaimana kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tetapi apabila ditanya kepada Nabi Allah Sulaiman bagaimana mendapat harta yang banyak, pengaruh yang hebat, pemerintahan yang hebat, Nabi Allah Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Tuhan aku, bukan daripada aku. Jadi tidak dapat tidak, kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan Nabi menyuruh memandang ke bawah, jangan pandang ke atas.
Kita pandang ke atas tak cukup lagi. Kita tengok rumah kita setingkat, orang lain 2 tingkat. Ni kita tak puas hati ni, kita tengok rumah kita 2 tingkat, orang lain 3 tingkat. Rumah kita 3 tingkat, orang lain 4 tingkat, 1 tingkat bawah tanah. Maknanya kita tengok ke atas, jadi kita tak puas hati. Kita jadi tidak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi kalau kita tengok, rumah kita ini 1 tingkat, rumah sendiri, orang lain ada yang tidak ada rumah, hidup dalam keadaan susah. Rumah kita 3 bilik, ada orang lain 2 bilik, orang lain 2 bilik, ada orang lain 1 bilik saja. Maknanya maka demikianlah orang naik kenderaan kita lah. Orang lain ada kereta besar-besar, kita tak ada kereta besar, kita bersyukur. Ada orang lain kita kereta kecil, orang lain naik motor je. Ada orang naik motor, kena bersyukur. Jangan tengok kereta, tengok pada aku naik motor. Ada orang lain naik basikal, orang lain naik basikal pun tengok Allah naik basikal. Ada orang lain jalan kaki, orang jalan kaki pun kata Allah, orang lain ada kereta, aku ada bah. Sebab orang jalan kaki naik bah. Jadi nak beritahu semuanya, kita kena ingat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa-apa yang ada bagi dirinya, kita jangan susah hati, kita jangan berfikir itu pemberian Allah. Apatah lagi pada orang itu ada kebaikan. Dia ada kemewahan, tetapi dia ada harta, tapi harta dia buat perkara yang baik. Dia banyak infak fi sabilillah, dia menggunakan keadaan dia pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat yang bermanfaat. Maka kita kena bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, dan kita rasa gembira dan kita tumpang gembira. Itulah yang dipanggil nasihat. Jadi dalam bahasa Arab ni, nasihat ni banyak makna. Yang dikatakan nasihat, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, yakni memberi peringatan kepada orang lain pun nasihat. Maka nasihat ini yakni kita menerima seadanya nikmat daripada Allah, dan kita juga menerima nikmat yang ada pada orang lain. Maka jika ditanya orang, betapa ketahui, macam mana nak tahu bahawasanya bagi nikmat tadi pada orang tadi kebajikan ataupun kebinasaan. Orang itu ada nikmat, adakah orang tu bawa kebajikan ataupun binasa? Supaya kami nasihatkan, supaya kami rasa redha, nasihat ni kami terima. Maknanya kita orang itu ada nikmat, tapi bila ada nikmat ni kita nak tahu macam mana nikmat tu ada kebaikan pada orang tadi ke tidak ada. Tidak ada. Kalau ada kebaikan, kita pun tumpang gembira, atau kami hasadkan, ataupun kami dengki pada dia, kerana nikmat yang ada pada dia tu merosakkan dia. Boleh membinasakan dia. Jadi membinasakan dia, kita cita-cita kalau boleh biar jangan gitulah. Kalau dia jadi gitu, jadi binasa, rosak dia. Maka macam mana kita nak tahu benda tu ada kebaikan yang supaya kita terima, supaya kita tak apalah, kita bersyukur, tumpah gembira, ataupun benda tu ada keburukan pada dirinya. Pada dirinya maknanya. Maka ketahuilah olehmu bahawasanya terkadang berdiri ghalib zon yang demikian itu. Kadang-kadang dia kata berlaku. Biasanya ghalib ni biasa zon ni sangkaan. Kita dapat sangka dalam hati kita, yang demikian itu benda tu baik ataupun buruk. Maknanya kadang-kadang dia tengok, kita tengok seseorang itu dapat nikmat, kita dapat rasa dah benda ni membawa kebaikan. Kita mesti boleh kenal orang ni buat baik atau buruk. Maknanya, maka kalau dia ada buat baik, kita sukalah, kita gembira sajalah. Dia ni ada nikmat banyak, harta banyak, tapi dia ni jenis orang infak fisabilillah. Kalau orang ni harta banyak tapi main judi semua, contohnya, harta yang pertama ambil cara tak molek, dua perhabiskan molek, lepas tu buat khianat korang pula. Maknanya ni kita lain, kita nak hasad orang ni biar harta dia hilang. Yang kali biar dia tidak buat khianat korang, dia tak main buat maksiat, itu lain. Tapi kita nak tahu macam mana dia dapat nikmat dan dia ini bawa kebaikan ke kebajikan. Kita tengok hati kamu lah. Hati kamu tengok zahir dia tu nampak buat kebaikan, maka kita kena nasihat lah, kita rasa gembira lah, terimalah. Dan ghalib zam di sini berlaku biasanya akan berlaku sangkaan, seperti laku pengetahuan pada segala tempat itu. Jadi tengok, maknanya apa yang kamu tahu, maknanya kalau kita dapat tahu apa yang dia buat tadi membawa kebajikan, maka kita kena bersyukurlah dengan apa yang dia dapat. Kemudian, maka jika kesamaran atasmu, baik, sekarang ni kesamaran
atas diri dia. Dia ini dapat nikmat, tapi nikmat tu bawa kebaikan ke bawa kepada mudarat, kita pun tak dapat pasti. Masih lagi sama-sama, maka tiada engkau berkehendak hilang nikmat seorang daripada muslimin, walau bagaimanapun jangan ada niat nak menghilangkan nikmat yang ada pada diri dia. Kita ni orang Melayu ni kadang-kadang masalah dengki ni tak nak hilang. Bila tengok saja orang tu, kaya sungguh dia, mai duana ni, mula fikir jual dadah biasanya. Dia mari fikir orang ni jual dadah kok ni bahan rasuah banyak kok, ataupun mendapat ni macam-macam lah dia mari fikir. Sekarang ini walaupun kita mari sangkaan tu, sudah kamu tengok ke secara jelas orang dijual dadah ke, orang ni buat macam ni secara jelas. Kalau dia kata orang dia dengar cerita, orang kata orang negeri dengar cerita, tak boleh pakai lagi. Kita pun tak tahu orang yang bawa cerita, kita bimbang orang yang bawa cerita itu orang fasik. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang satu berita yang didatangi oleh orang fasik, fatabayyanu, maka hendaklah kamu siasat dahulu. Bimbang apa kena siasat? Fa'asbihu ala ma fa'altun nadimin. Takut bimbang kamu buat satu perkara, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal. Bila kita buat dengar satu berita tu berita, macam mana ni? Rasa tak percaya orang ni. Orang pun cerita-cerita. Gitu rupanya, tak sangka sungguh nampak baik. Kita pun percaya orang cerita. Kita pun bawa juga cerita. Kita pun buat macam-macam lah. Buat perkara-perkara macam ni. Tiba-tiba berlaku tak sebaliknya. Orang tu tak buat. Mula kita menyesal. Mulalah malu dia, menyesal lah dan sebagainya. Sebab tu kena tengok dahulu. Tengok dahulu. Jadi ada seorang dia mari beritahu saya, Allah ustaz kaya sungguh orang tu, rasa tak sabar. Dia baru lagi berniaga, muda lagi dah kaya-kaya dah dia. Tak sabar macam mana? Kita tengok perniagaan dia apa? Dia ada perniagaan ni, dia ada perniagaan ni ada. Iyalah ada perniagaan ni, tapi tak sabar jadi kaya macam tu. Dah memang dia kaya. Saya rasa jual dadah tak? Itu mau orang. Kita tanya dia munafik tak dia jual dadah? Ada dalil ke dia jual dadah? Ada ni dadah dia, tetapi dengan orang cakap saja. Orang cakap tak pasti. Tidak boleh lagi. Jadi kita ni cepat buruk sangka pada dia. Kemudian kita kena tengok, mungkin ada dia kaya, tapi kaya dia tidak merosakkan orang. Bukan dia tipu orang jadi kaya-kaya. Tak ada dengar pula dia ni ambil barang-barang tak bayar, tak ada dengar. Lepas tu dia buat khianat ke orang, tak ada dengar. Dan dia meniaga, dia hutang pun dia bayar. Jadi tidak ada masalah. Bila tidak ada masalah, jangan mari. Hati kita ni Allah, hati ini macam serigala dalam kata ulama-ulama tasawuf ni. Macam serigala, cepat liuk. Kalau dia tengok mangsa sikit, bila tengok saja, ni boleh pergi lorong ni. Lorong dengki, pergi lorong dengki. Lorong iri hati, pergi lorong. Jadi jaga hati kita. Lalu kata Imam Ghazali, kalau kamu tengok orang itu ada satu-satu kelebihan yang kamu tak dapat pasti, maka kamu ambil jalan nasihat lah. Rasa apa ni dia panggil, dia rasa tupang gembira lah di atas kejayaan dia. Jangan duk mikir macam-macam. Orang ni sudah berjaya, harta dah banyak, perniagaan sudah maju. Biarlah 5 tahun dah jadi macam orang jutawan besar, 3-4 tahun orang lain 10 tahun tak jadi macam dia. Adalah dia mungkin perniagaan dia nasib baik nak guna, kita yang nasib tak baik. Jadi jawapan itu situ, kita nasib tak baik. Akhir kali hati kita yang tak molek. Bila hati tak molek, mula dia fikir. Fikir macam-macam. Bila fikir macam-macam, Allah, inilah yang merosakkan amal ibadat. Jadi ini yang penting ni, kita nak jaga hati. Kita nak jaga hati supaya nak jadi kita baik dengan Allah. Nak baik dengan Allah. Imam Ghazali ni dia bawa manusia pada jalan Allah. Bawa manusia pada jalan Allah supaya manusia tu dia tak mikir orang, dah mikir diri sendiri je. Fikir diri sendiri bagaimana kita dengan Allah Ta'ala sehingga melahirkan akhlak yang baik. Jadi akhlak dia ada dua, zahir batin. Kadang-kadang zahir tu baik, zahir dah baik, batin tak baik. Kadang-kadang zahir tolong orang, tapi batin nak suruh orang puji. Zahir baik, batin tak baik. Jadi kita nak dalam keadaan zahir dan batin dalam keadaan baik. Maka dia kata di sini, tengok dia kata Ghalib macam mana keadaannya. Tapi kalau tidak tahu, duduk dalam keadaan kesamaran, maka tiada engkau berkehendak hilang nikmat seseorang daripada muslim. Jangan ada cita-cita biar hilang nikmat pada orang. Jangan, bahaya.
Yang kaya supaya hilang kekayaannya, yang ada pengaruh supaya hilang pengaruhnya, yang ada apa-apa saja kita cuba fikir supaya hilang apa-apa yang ada pada dirinya, maka itulah dipanggil hasad. Itulah dipanggil penyakit. Penyakit ini bahaya ni. Penyakit ini ibaratnya kalau tu kena masuk ICU. Maknanya berat dah. Penyakit ini kerana boleh rosak dia baruh hati. Masuk baruh hati ni, baruh penyakit hati yang batin tu, yang boleh merosakkan amal ibadat kita atau kekalnya ataupun kekalnya. Jangan melainkan dengan kait ini kaitan tafwid, penyerahan, serah pada Allah lah. Mana kita tak tahu. Kalaulah dia baik, alhamdulillah. Kalau dia tak baik, kita pun tak ada kata apa-apa. Maknanya kita pun serah pada Allah lah. Kalau dia baik, Allah Ta'ala akan beri kebaikan. Kalau dia tak baik, nanti Allah Ta'ala tunjuklah nak buat mana. Jangan kita duk sibuk-sibuk duk fikir Allah macam mana ni nak hilang dia jadi tak kaya. Macam mana ni biar nega dia biar jatuh, nega dia biar jatuh. Sebab itu tak ada percaya orang ni, tak ada percaya. Orang ni mesti jual dadah kesengang. Dia jadi mari mikir benda tu tak baik. Jadi dapat tahu tak? Tak dapat tahu. Ada dalil tak? Tak ada dalil. Ada bukti? Tidak ada bukti. Dengar cakap orang pun tidak boleh lagi. Akhir sekali nak buat macam mana? Kita serah, ya Allah, ya Tuhan, aku tak tahulah keadaan dia macam tu. Kalau dia buat baik, alhamdulillah. Kalau dia tak baik, mu tunjuklah ataupun berilah hidayah pada dia. Habis cerita. Itulah yang jalan yang paling baik. Ini Islam. Ini Islam. Kalau orang betul-betul beramal dengan adat Islam, orang kafir pun tengok, ini tu dia kehebatan Islam. Kenapa Islam itu tidak cantik? Kenapa Islam itu tidak hebat? Kerana orang Islam itu tidak hebat, orang Islam itu tidak cantik. Dia sendiri menunjukkan akhlak yang buruk. 2-3 hari yang lepas saya sempat bersama Habib Muhammad bin Abdul Rahman As-Saqaf. Beliau ini menjadi pendakwah di negeri Afrika. Anak murid kepada Habib Umar. Lalulah dalam satu kampung, mana-mana agama boleh pergi berdakwah. Orang kampung ni Afrika duduk pedalaman pulau, boleh pergi berdakwah. Orang Kristian mari masuk dalam kampung tadi, berdakwah WPT, terima PT Islam, agama Kristian tambah PT, faham? Ambil PT. Jadi dah mari agama lain, mari pula pendakwa-pendakwa lain, tak ada seorang pun berjaya. Mari Habib Muhammad bin Abdul Rahman As-Saqaf, dia kata, alhamdulillah, saya berdakwah hanya 10 minit, satu kampung masuk Islam. Tak bawa duit pun, satu kampung masuk Islam, berceramah 10 minit, kemudian salam-salam, cakap-cakap dengan orang kampung sikit, balik. Nak balik orang kampung tahan, jangan balik. Kenapa kami nak masuk Islam? Satu kampung masuk Islam. Nak beritahu. Kenapa? Kerana akhlak. Lalu dia kata sudah banyak agama-agama nak masuk kampung kami tapi tidak berjaya. Tapi dengan kamu saja berdakwah, hati kami rasa nak masuk Islam. Apa sebab jadi macam ni? Dia kata kami membawa cahaya Nabi, kami membawa akhlak Nabi. Akhlak Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ada dua, satu zahir, satu batin. Yang zahir ni mesti kita tunjuk akhlak yang baik, bersalaman dan sebagainya. Akhlak yang batin tidaklah riak, tidak ujub, tidak buruk sangka pada orang, tidak hasad dan sebagainya. Inilah kita kena jaga. Ada rosak amal ibadat kita. Akhir kali kita ini menjadi orang yang sangat rugi. Ibadat sudah dilakukan tetapi tidak ada apa-apa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini bahawa kita serahlah pada Allah ataupun syarat kebaikan. Kita minta pada Allah, ya Allah Tuhan, aku serah pada kamu, minta pada dia jadi boleh baik dengan syarat dia buat kebaikan. Biarlah yang kaya dia kaya dengan syarat dia buat kebaikan. Buat kebaikan. Itulah yang sepatutnya ada pada orang yang beriman. Maknanya jangan jadi macam sahabat Nabi itu, ada seorang tu dia nak semayang dengan Nabi, dia nak semayang. Lalu adalah orang kaya tu nak angkat takbir. Jadi bila nak angkat takbir, mari orang fakir seorang. Fakir pakai baju buruk, fakir dah tidak ada pakaian, orang fakir. Lalu nak angkat takbir. Bila nak angkat takbir, dia nak angkat takbir. Ni orang kaya nak angkat takbir. Tengok-tengok orang fakir mari. Malah lari. Lari duduk dekat sah lain. Nabi tahu apa yang dia buat. Mujizat Nabi ni, walaupun Nabi memandang ke depan, tapi Nabi tahu ke belakang.
Saya pun boleh gitu, tapi dengan syarat ada cermin depan. Mana cermin depan itu karamah yang kita dapat. Maknanya jadi bila ada cermin depan kan nampak, nampak di belakang. Jadi Nabi dia kata, inni arakum min wara'i zahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Aku dapat melihat kamu apabila kamu berada di belakang aku ketika kamu rakaat dan sujud. Bermakna ketika Nabi rakaat dan sujud pun Nabi tahu. Maknanya ketika Nabi sujud, Nabi tahu orang buat apa di belakang. Maka ketika itu Nabi nak sembahyang, angkat takbir dah mungkin ataupun tak angkat takbir, saya tak pasti. Hanya orang itu tengok orang fakir mari sebelah, dia tembus lagi duduk lain. Sembahyang dekat lain. Boleh jadi kalau dia duduk sebelah kiri, lari duduk sebelah kanan. Fakir miskin pun tengok, lari biarlah. Ya Allah Akbar. Dia pun sembahyang. Bila dia sembahyang sampai habis sembahyang. Habis sembahyang Nabi panggil dia. Ya fulan ta'al hina, mari sini. Panggillah kedua-dua, yang kaya yang fakir. Maka Nabi pun kata kepada yang kaya tadi, aku melihat kamu masa kamu nak sembahyang tu tiba-tiba kamu pergi sembahyang kat lain. Bila ada, dia kata sebab orang fakir mari sebelahku, dia dah sedap nak sembahyang. Dah sedap nak sembahyang. Nabi marah, ini satu penyakit. Penyakit apa tu? Penyakit sombong. Ini satu penyakit. Lalu Nabi pun marah, Nabi beri nasihat-nasihat dia, lalu terkesan dalam hati dia pun menyesal. Dia pun menyesal, menangis. Dia kata, aku ini menjadi sombong kerana harta aku. Maka dia kata, ya Rasulullah, harta aku menyebabkan aku sombong, maka aku nak bagi harta aku ni kepada orang fakir ini. Lalu orang fakir miskin tadi kata, ya Rasulullah, aku tidak mahu. Nabi tanya, kenapa? Nanti kalau harta dia datang pada aku, nanti aku pula jadi sombong macam dia. Nanti penyakit dia akan berjangkit pada aku pula. Tu jadi masalah. Ini kisah berlaku pada zaman Nabi. Masalah hati. Yang sebaiknya berlaku sebagaimana dalam satu hadis lain, ada dua kumpulan, satu golongan kaya, satu golongan miskin. Lalulah golongan kaya ini diperintah dengan golongan miskin diperintah supaya sembahyang, maka kedua-dua golongan kaya dan miskin sembahyang. Kemudian Nabi suruh berpuasa, maka kedua-dua golongan orang kaya dan miskin berpuasa sunat, bersembahyang sunat. Lalulah Nabi menyuruh orang itu bersedekah, infak fisabilillah, maka orang kaya infak, orang miskin tidak boleh infak sebab dia tidak ada harta untuk menginfakkan harta pada jalan Allah. Mari orang-orang miskin, ya Rasulullah, kami golongan tidak ada harta, kami golongan orang-orang miskin. Kamu suruh mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Yasumuna kama nusalli, mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang. Wa yasumuna kama nasumun, mereka itu berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna, dan mereka bersedekah, akan tetapi kami tidak bersedekah. Maka bagaimana kami ingin menjadi seperti orang kaya yang mendapat pahala bersedekah, infak fisabilillah. Nabi suruh mereka itu memerdekakan hamba, tapi dia tidak boleh sebab dia miskin. Lalu Nabi kata, aku ingin beri kepada kamu amalan, kalau kamu amal macam orang kaya. Mahu tak? Mahulah. Lalu Nabi ajar 30, subhanallah 33, lagi berapa? Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maka cukup 100. Inilah amalan dilakukan lepas sembahyang. Sebab tu nak kaya beramal yang tu. InsyaAllah lah kaya lah ya. Beramal sama tiap-tiap hari 33, 34. Maknanya lepas kali sembahyang tu, lalulah dalam keadaan macam tu, orang-orang fakir miskin pun dia pun beramal tanpa beritahu kepada orang kaya. Nanti orang kaya tahu terus dah. Tetapi akhirnya orang kaya dapat tahu juga. Tengok berzikir. Berzikir, maka pokok kaya pun berzikir juga. Berzikir, bila pokok kaya berzikir, orang miskin masya Allah sakit berzikir juga dia. Kita agak ni nak lawan dia berzikir juga. Ni dia panggil riftah. Digalakkan. Lalulah dia pun pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tak aci macam tu orang kaya zikir juga. Nabi mengatakan, zalika fadlullah yu'ti man yasha, sesungguhnya itulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang ia kehendaki. Dan Allah Ta'ala beri pada orang kaya, tak ada lah. Maknanya kalau orang kaya berzikir juga tu, kamu tidak akan dapat lawan lagi pada orang kaya. Kelebihan dia adalah menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka yang paling penting kita jagalah hati kita, kena terimalah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka atau syarat kebaikan, kita lepas syarat Allah, aku tumpang gembiralah dengan syarat dia buat baik, tumpang gembiralah dengan apa yang ada pada dia, supaya lepas daripada hukum hasad, supaya kamu tidak termasuk di kalangan orang yang hasad. Jangan berhasad dengki ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita macam-macam. Macam-macam diujinya kita. Satu hari nanti kita akan jumpa orang yang lebih pada kita. Akan lebih pada kita. Kemudian dia baik pula pada kita. Kemudian kita tengok, oh dia pula lebih pada kita. Oh macam-macam. Macam-macam. Lepas tu kita minta pada Allah, jangan jadikan kita ini orang hasad. Hatta kadang-kadang Allah Ta'ala beri anak murid lebih pada Tok Guru. Tok Guru pun rasa sakit sungguh. Pandai pada aku pula, main marah. Main marah, main tak puas hati. Ini hasad. Akhir kali macam-macam lah, jatuhkan dia dan sebagainya. Ini berlaku. Orang alim cara orang alim, orang kaya cara orang kaya. Maknanya orang sama kedudukan. Ini adalah satu sifat yang ada dalam hati. Maka tidak dapat dengan arti kata mesti kita hilangkan penyakit ini. Maka penyakit ini dihilangkan dengan cara macam mana? Dengan cara macam mana? Dengan cara banyak ingat nikmat Allah. Kena dah tahu itu datang daripada Allah. Yang dia dapat lebih pun datang daripada Allah. Yang ada pada kita pun datang daripada Allah. Dan kita kena tahu itu pilihan Allah. Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita ingat macam tu, insya-Allah hilanglah hasad dengki. Walau bagaimanapun hati kita ini kadang-kadang liar, macam-macam ingat, macam-macam mari, maka kena banyak berzikir. Ingat, sebutlah nama Allah Ta'ala banyak-banyak. Kerana apabila Allah ada di dalam hati kita selalu menyebut nama Allah, maka akan larilah nafsu dan syaitan tidak dapat menguasai diri kita. Tapi kita hari ini dikuasai oleh nafsu dan juga syaitan, kerana di dalam hati kita tidak ada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan berzikir, banyakkan ingat Allah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit hasad. Dan supaya hasil bagimu faedah nasihat, kalau kita ini nasihat di sini rasa suka dengan nikmat yang orang lain dapat, kita akan dapat faedah banyak. Orang lain dapat kelebihan, kita pun dapat pahala. Kerana apa? Kerana kita ini rasa gembira dengan Allah Ta'ala tetapkan nikmat kepada orang tadi. Maknanya jadi kita pun dapat banyak kebaikan dengan orang tadi yang Allah Ta'ala beri kelebihan dia. Maka tidak jauhkan diri daripada hasad, dan selamatkanlah diri daripada hasad dengan menjaga hati. Ingat nikmat pemberian Allah, bukan pemberian makhluk, bukanlah daripada yang lain pada Allah. Jadi kita kena tengoklah ini pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita hanya perlu bersyukur, tumpang gembira. Itulah yang dikatakan nasihat. Dan ada pun keelokan nasihat yang menegahkan daripada hasad. Kalau kita rasa tumpang gembira, orang ni sudah berjaya, alhamdulillah, mujur dia berjaya. Maknanya kalau kita mari macam tu, itu comel. Kita tengok saja apa saja. Kita tengok orang tu sudah berjaya, alhamdulillah. Patutnya kita kena ada sifat lah. Ustaz tu sudah berjaya, alhamdulillah, kita tumpang gembira. Orang tu dahulu hidup susah, hari ni dah kaya dah, alhamdulillah, kita pun tumpang gembira dengan kehidupan dia. Anak orang susah dahulu tu, dulu nak belajar payah, orang lain masuk tuition, dia tak masuk tuition, tiba-tiba dapat sebelah A contohnya. Namanya dah berjaya dah, boleh masuk juga, kita tumpang gembira dah. Itulah akhlak Islam patutnya begitu. Akhlak Islam patutnya begitu. Itulah kita merasa apa-apa yang ada pada orang ni kita tumpang gembira, itu nasihat. Maka nasihat ini perkara yang baik, elok dia kata. Maka dia kata di sini menegahkan daripada hasad. Kalau mari perasaan itu, tak ada mari hasad lah. Tidak mari hasad. Maknanya tidak mari hasad. Ini pilihan Allah. Jadi banyak-banyak pelajar kita kadang-kadang 4 orang yang terpilih belajar ke Yaman. Kita beritahu kepada sahabat-sahabat dia yang lain supaya kena rasa gembira juga. Kerana sahabat kita telah menyambung pelajaran. Maknanya ini pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi demikian keadaan kita kena latih begitu. Hanya kita ni macam mana lah, kadang-kadang begitu dah tengok orang naik sikit, orang tengok orang ni dah kaya dah, mari macam-macam fikir. Macam-macam fikir. Dulu tak kaya,
Menega dia. Lepas tu macam-macam dia. Oh, ada main bomo lah macam-macam. Ada obat ngasih lah kata. Orang pergi minum kedai dia sekali, orang nak pergi sama kata. Lepas tu air kopi dia campur benda-benda tu, ingat sikit. Macam-macam. Heran jadi hari ni masyarakat. Macam-macam. Kadang-kadangnya mari. Oh, orang ni ada obat guna-guna, ada ayat guna-guna. Ayat guna-guna ni. Tak boleh. Kalau pergi kat dia sekali, habis makan habis. Maknanya. Jadi ini bahaya. Ini masalah hati sebenarnya. Masalah hati ini tidak selesai dalam masyarakat kita hari ini. Tidak selesai di kalangan orang awam, di kalangan orang alim pun tidak selesai masalah ini. Masalah ini yang kita kena jaga. Masalah yang boleh merosakkan amal ibadat kita. Sebab itu ibadat kita tidak ada perubahan daripada dahulu kita semayang sampai begitu hari ini. Sebab itu ibadat kita tidak ada istiqamah. Sebab itu kita ini rasa gelisah lama ibadat-ibadat. Kadang-kadang keyakinan pada ibadat macam mana ibadat aku ni, kerana ni maknanya terima ke tak terima, rasa tak, ketenangan tidak ada dalam hati. Manusia ini kalau ada penyakit-penyakit lagi di dalam hati dia, baik riya, ujub, takabur, sombong dan sebagainya masih ada dalam hati, dia tidak akan dapat lagi ketenangan. Tidak akan dapat ketenangan lagi. Tenang tu tenang, tapi tidak rasa tenang yang sebetul-betul tenang. Maka dengan cara ingat kepada Allah, beribadat kepada Allah, bersihkan penyakit-penyakit hati ini, menyebabkan hati kita tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah yang Nabi sebut, orang yang benar-benar beriman ini kalau beri nikmat dia bersyukur, kalau dia beri musibah dia sabar. Kalau orang lain ada nikmat kepada orang lain, dia tidak ada niat untuk menghilangkan nikmat pada orang lain. Kalau orang susah, dia baru nak membantu orang susah. Ini orang yang sudah hatinya benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul-betul ada diri kita ni, hati kita bersih, kita akan tengok orang baik belaka. Dan maknanya kita tidak cepat buruk sangka kepada orang lain, dan kita tidak cepat maknanya memandang sesuatu yang buruk kepada orang lain. Maka tidak dia kata di sini, maka iaitu menyebutkan barang yang mewajibkan Allah Ta'ala, menyebutkan itu mengingatkan barang yang mewajibkan Allah Ta'ala daripada kasih bagi segala muslimin. Kamu kena ingat, kamu kena kasih sama-sama orang Islam. Ya, orang itu dapat nikmat, tapi jangan hilangkan nikmat dia. Jangan buat sesuatu. Kamu kena macam mana? Kamu kena kasih pada dia, kamu kena sayang. Sebab itu kita kena memandang kepada orang-orang yang beriman itu, supaya mereka itu duduk dalam keadaan baik dengan Allah, hati dalam keadaan bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya seorang habib, dia telah nasihat saya, dia kata, Ustaz, bawa manusia supaya ingat pada Allah, balik pada cinta pada Allah, dan satu-satukan manusia, dan letak hati-hati manusia itu biar berkasih sayang di antara satu sama lain. Rasulullah SAW satu hari dia ada berjiran dengan orang Yahudi. Dia ada berjiran dengan orang Yahudi, tapi orang Yahudi ini dia tidaklah buat jahat pada Nabi, hanya dia ini orang Yahudi saja. Satu hari Yahudi ini mati meninggal dunia. Lalulah Nabi dapat berita bahawa Yahudi ini telah meninggal dunia. Nabi menangis. Lalu sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Sedangkan kerana Yahudian, dia seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Nabi kata, aku menangis kerana terlepas seorang daripada mendapat hidayah Allah Ta'ala. Aku tidak berjaya menyelamatkan seseorang untuk masuk dalam syurga. Aku menangis kerana dia dicampakkan dalam api neraka. Ini kasih sayang kepada orang kafir. Macam mana kita kasih sayang kepada orang kafir? Kita kasih sayang kepada orang kafir supaya orang kafir tadi biar beriman. Biar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berkasih sayang kepada orang-orang fasik, orang-orang yang buat jahat itu, supaya mereka itu mendapat hidayah buat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kasih sayang di antara satu sama lain kepada orang-orang yang baik, kerana orang baik itu telah melakukan kebaikan kepada kita. Dan kita kasih sayang kepada semua orang yang beriman, kerana ia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang yang ada imannya kepada Allah dan juga Rasul. Maka dia kata di sini, kamu kena ingat berkasih sayanglah dengan segala orang muslimin. Dan kota, benteng, bagi benteng ini supaya kita tak jatuh hasad.
menyebutkan barang yang membesarkan Allah daripada hak mukmin, mengingatkan perkara kemuliaan yang Allah Taala beri kepada orang mukmin. Yang membesarkan Allah dengan arti kata kemuliaan yang Allah Taala beri daripada hak orang mukmin. Ini Allah Taala berilah kemuliaan pada dia. Orang ini Allah Taala beri. Allah Taala beri. Ini kemuliaan dia. Allah Taala beri ke dia. Kita pun boleh dapat kemuliaan dengan kemuliaan kalau kita rasa redha dengan dia dapat kemuliaan. Allah Taala beri kemuliaan kepada dia. Macam-macamlah pilihan Allah Taala beri pada dia. Sama ada dia ni mendapat kedudukan di kalangan menjadi pemimpin ke, di kalangan masyarakat ke, ataupun mendapat kedudukan yang baik ke, tak kira lah. Bermakna Allah Ta'ala telah memberi kemuliaan kepada dia. Maka kita pun boleh dapat kemuliaan kalau dengan cara kita rasa gembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Jangan sabit orang lain dapat kebaikan, kita lah dapat kemudaratan. Padahal tak ada apa-apa pun. Kita lah jadi saja-saja duk mikir, wah lah ni. Mana nak marah ke dia, tak suka pada dia, padahal dia tak ada apa-apa pun. Kita ni saja-saja dapat dosa, saja-saja dapat hina. Allah Ta'ala beri kemuliaan pada orang ni, kita pula dapat hina. Sabit orang Allah Ta'ala beri pada dia. Tak ke rugi gitu? Tak ke saja-saja? Maknanya ini pilihan Allah. Biarlah Allah Ta'ala beri kepada dia. Kita kena rasa gembira atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang yang lain. Maka yang paling penting, kenapa ni kita kena, hari ini persoalan kita tidak melihat kepada pandangan Allah, melihat kepada pandangan makhluk. Mana kita kena lihat pandangan Allah. Biar Allah Ta'ala ini kita dengan Allah macam mana keadaan dia. Maknanya, maka dia kata di sini, dan mengangkatkan kadarnya, dan Allah Ta'ala angkatkan darjatnya. Adalah Allah Ta'ala angkatkan darjat dia dan sebagainya. Itulah pemberian Allah. Allah Ta'ala beri pemberian tu bukan saja-saja. Setiap-tiap pemberian itu ada ujian dia. Ada ujian dia. Allah Ta'ala beri. Jadi ujian satu-satu orang tu mengikut kadar iman dia. Kalau iman dia semakin meningkat, dia akan diuji. Dan disebut dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepadanya, Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepadanya, maka Allah Ta'ala akan beri musibah pada dia. Allah Ta'ala beri musibah supaya dia sabar, supaya kalau dapat apa-apa dia ingat pada Allah, maka dia akan dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang yang baginya daripada Allah Ta'ala, dan barang yang ada pada Allah Ta'ala daripada karamah, kemuliaan yang amat besar pada akhirat dan kemuliaan di negeri akhirat. Orang yang dapat kelebihan dunia belum tentu di akhirat. Maknanya kita dah kena fikir gitulah keadaan kita. Maknanya kita tak, masalah apa yang Allah Ta'ala beri atam ke dunia itu pemberian Allah, tapi masalah kita, kemuliaan kita di negeri akhirat macam mana. Adakah kita akan mendapat kemuliaan di negeri akhirat? Ini yang paling penting kita fikir. Dan barang yang bagimu padanya daripada fawaid. Fawaid ni maknanya faedah yang amat besar pada dunia. Dan barang apa-apa yang Allah Ta'ala beri tu, maknanya daripada kelebihan di dunia itu, banyak kita boleh ambil faedah daripada bertolong-tolong dengan cara bertolong-tolong. Kalaulah dia ini sudah mendapat kelebihan, kita bertolong-tolong. Bertolong-tolong. Sebab tu diceritakan ketika ada seorang ulama namanya Habib Umar. Habib Umar ini, masa dia budak itu, ayah dia ni ditangkap, pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dia, ikut ayah dia, lepas tu ayah dia keluar dari masjid. Lepas tu ayah dia kata tunggu sekejap, ada benda tertinggal ke apa, masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid, tak keluar-keluar, pakai sudah. Dia puas tunggu. Masa tu dia umur dalam 7-8 tahun gitu je. Tunggu. Akhir sekali orang pun cari-cari masjid, tak ada. Katanya hilang, kena ambil dia orang dan kena bunuh gitulah. Masa tu zaman komunis. Masa dalam keadaan macam tu, dalam umur dia 8 tahun 9 tahun, keluarga dia hantar dia keluar. Mana tak duduk kampung tu, belajar ilmu agama, sehingga dia menghafal Quran, menghafal hadis dan sebagainya.
Dan sudah ramai ulama-ulama berdakwah lawan kaum ini sehinggalah kaum ini itu berjaya keluar. Lalulah ketika ulama-ulama yang sudah berdakwah lama ni tiba-tiba datang Habib Umar. Datang Habib Umar, dia berceramah habis ulama-ulama lama. Maknanya ulama-ulama yang lama tu habis kalau orang dah kumung, kalau dia berceramah orang penuh. Sehingga kan ketika itu orang sudah pandang dia lah, tidak pandang lagi ulama-ulama lama. Tetapi Allah Ta'ala jaga ulama-ulama lama yang lama-lama tu yang sudah berdakwah lama, dia orang baru, dia kata apa? Dia kata kami akan membantu Habib Umar dalam dakwah dia. Kami semua akan membantu, sedikit pun tidak ada hasad. Maknanya ini orang yang sudah terdidik hati. Tetapi berbeza berlaku pada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini masa itu dia budak, umur dia belasan tahun lagi. Lalulah dia ini keluar, kalau tak silap dia pergi ke kota Baghdad di negara Iraq. Dia pergi dekat kota Baghdad, lalulah dia membuka halaqah ilmu. Bila dia membuka halaqah ilmu, dia ini seorang yang sangat alim, Imam Syafi'i. Lalulah anak murid dia ramai. Bila ramai penuh, maka dua kuliah ilmu yang besar, dua orang ni je. Yang anak murid ramai, yang lain anak murid dah ada belaka, kurang belaka. Dulu ramai tapi dia jadi lagi. Lalu dalam keadaan macam ni, dua orang, satu Syekh Junaid Baghdadi, kuliah Syekh Junaid Baghdadi, satu kuliah Imam Asy-Syafi'i. Lalu bila dalam keadaan macam tu, orang bila tengok habis anak murid pergi ke dia belaka, dia jadi nak marah. Lalu bila nak marah, ulama bersepakat ramai-ramai memfitnah Imam Syafi'i. Fitnah ramai-ramai, bukan seorang nama seorang, ramai-ramai kumpul ramai-ramai ni. Fitnah, bawa cerita macam-macam, termasuk bawa hadis palsu yang ia reka. Jadi hadis tu dibaca oleh guru saya tak ingat, tapi antara maksudnya yang mengatakan akan datang seorang lelaki, dia sebut nama Muhammad bin Idris. Orang ni kalau nak marah, siapa nama dia sebut? Mula dia kata ada seorang mula-mula. Lepas daripada tu lama-lama tu akhir kali ada seorang tu ialah dia sebut nama si fulan bin si fulan. Maka inilah yang berlaku. Dia sebut nama dan dia mengatakan orang ini adalah orang yang jahat, lebih jahat pada syaitan. Dalam hadis tu. Mereka memfitnah Imam Syafi'i pada ketika itu. Tidak membantu. Ini dipanggil hasad. Siapa yang hasad? Ulama besar. Ulama-ulama dah hasad pada ketika itu. Tapi kalau dia kata kami semua menyokong Asy-Syafi'i, macam ulama-ulama Yaman menyokong Habib Umar sebagai contoh, itu dipanggil nasihat. Itu maknanya merasa suka dengan tu. Maka dia kena ingat, ini Allah Ta'ala beri kelebihan. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada seseorang tadi. Maka kita kena ingat, dia kata di sini kena bertolong-tolong lah. Kena bertolong-tolong dan menyatakan, menyatakan tanda agama, tunjukkan tanda keagamaan kita. Orang yang dapat kelebihan, kita rasa gembira dan kita berbaik-baik dengan dia, jangan bermusuh-musuhan. Dan juga jamaat dengan mengerjakan sembahyang berjemaah. Jamaah ni sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah ni nak beritahu satu jalan menghilangkan penyakit hati sebenarnya. Kalau kita teruskan sembahyang jemaah, suruh suami-suami kita ke anak-anak kita duduk sembahyang jemaah, jangan tinggal. Dia akan rasa ketenangan di dalam hati. Muhammad Ibn Munkadir mengatakan ada 3 perkara yang menyebabkan hati tenang. Banyak tapi dia sebut 3. Yang pertama dengan sembahyang malam. Yang kedua sembahyang berjamaah. Dan yang ketiga adalah dengan menghubungkan silaturahim. Ada ulama mengatakan lagi ketenangan. Yang keempat ditambah dengan menghadiri majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu tenang. Ada juga majlis ilmu yang tidak tenang pun ada. Ataupun memang hati kita tak tenang. Kuliah telinga mendengar tetapi hati berjalan ke Maidin. Mana ke rata-rata berjalan. Ini hati yang tidak tenang. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam tu sembahyang jemaah. Lalu disebut di dalam hadis salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 kali ganda. Maka berbahagialah kalau suami sembahyang berjemaah.
suami ni jenis semayang jemaah, alhamdulillah, dia kena sujud syukur suami boleh semayang berjemaah. Maknanya 27 dah suami semayang jemaah, kita semayang di rumah. Kita semayang di rumah, kita nak pahala lebih juga. Lalu seorang wanita satu ketika datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, untungnya golongan lelaki. Memang pun untung. Untung golongan lelaki. Dia kata, ya Rasulullah, golongan lelaki ini kalau berjihad, kamu ajak golongan lelaki berjihad, sedangkan kamu cerita pahala jihad besar, kami pun nak mati syahid pada jalan Allah. Dan kalau ada kematian urusan jenazah, Nabi panggil sahabat-sahabat lelaki saja, panggil jenazah, sedangkan kamu baca kelebihan jenazah ini daripada mencari jenazah sampai hantar ke kubur, betapa besar pahalanya jenazah. Kemudian sembahyang jemaah, kamu panggil golongan-golongan lelaki saja. Maknanya yang mengatakan afdal bagi lelaki sembahyang jemaah, sembahyang berjemaah. Jadi macam mana dengan golongan kami? Kami ni golongan muslimat lah. Maknanya macam mana dengan golongan kami? Kata seorang wanita tadi. Nabi tersenyum dan merasa kagum dengan wanita tadi. Ini wanita zaman Nabi lah. Wanita zaman Nabi ni cakap bab agama je. Wanita zaman kita ni, cuba kita buat forum jutawan. Melahirkan muslimat jutawan, penuh orang. Maknanya. Jadi nak beritahu, Nabi beritahu, mengatakan bahawa muslimat ini, wanita itu dia semayang di rumah dengan semayang di masjid, di rumah lebih afdal. Di ruang tamu dengan dalam bilik, di ruang tamu dengan luar rumah, maka ruang tamu lebih afdal. Ruang tamu dengan dalam bilik lebih afdal. Sampai situ je. Kalau saya tambah dapur dengan rumah, dapur lebih afdal. Dapur dalam bilik. Jadi itu tak ada dalam hadiah, itu tambahan saya je. Maknanya Jadi wanita tu dia berasa tu lah. Berasa macam ada kekurangan lah bagi dia. Dalam hadis satu lagi, dia kata dia nak ikut jenazah. Lalu Nabi tanya dia, adakah kamu menguruskan jenazah? Tidak. Adakah kamu kapan kamu mandi? Semuanya tidak. Dia katakan suami kami yang menguruskan. Maka Nabi kata, baliklah kamu duduk di rumah lebih baik. Dan bahagian suami-suami kamu dapat pada kamu. Maka mana-mana suami yang sembahyang jemaah di masjid di surau itu, jemaah di masjid di surau itu, isteri akan dapat pahala berjemaah juga, dengan syarat isteri sembahyang di rumah juga. Jangan dia tak sembahyang, dia tidak sembahyang, lepas tu suami duduk kuliah ilmu, dia tengok di rumah kus-kus hatta hidil pagahir. Maknanya jadi rugi dia pun duduk di rumah, maka dia pun mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan dia. Maka tidak sembahyang jemaah ini hendaklah dikerjakan. Dan ada hadis mengatakan bahawa Nabi ini bercita-cita untuk membakar rumah orang yang tidak pergi sembahyang berjemaah. Nabi kata, kalau boleh aku nak suruh seorang jadi imam menggantikan tempat aku, dan aku pergi ke rumah-rumah orang yang tidak mengerjakan sembahyang jemaah, lalu aku akan membakarnya, katanya. Dan Jumaat dan sembahyang Jumaat, Jumaat di antara Jumaat yang lain itu sebagai penghapusan dosa, selagi mana dia tidak melakukan dosa besar di dalam satu hadis. Maka sembahyang Jumaat ini hendaklah dikerjakan. Lalu dikatakan dalam hadis, sesiapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali, maka dicop di dalam hatinya munafikan khalisan, orang yang benar-benar munafik. Tidak disebut salat 3 kali itu mutatalian, berturut-turut, tidak. Lalu ada ulama kata, kalau dia tak hadir Jumaat 3 kali, boleh menjatuhkan dirinya munafik. Tetapi munafik di situ bukan munafik akidah. Munafik ada dua, satu munafik akidah, satu munafik amal. Munafik di dalam munafik amal. Ni kalau orang tidak pergi sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat, maka tidak, mesti kena sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat pun satu jalan untuk kita membersihkan hati kita. Bagaimana dengan muslimat duduk di rumah tidak sembahyang Jumaat?
Tidak sembahyang Jumaat. Ya, muslimat tidak wajib sembahyang Jumaat. Tetapi kalau dia pergi ke masjid juga, boleh jadi dia ikut suami dia bermusafir, lalu suaminya berhenti di masjid sembahyang Jumaat. Kemudian atas bahagian muslimat tu, masjid 2 tingkat atas tu kosong, maka dia pun sembahyang juga ikut imam sembahyang Jumaat juga pada hari itu, maka gugurlah zuhur padanya. Maknanya. Tapi wajib ke? Tidak wajib bagi muslimat itu sembahyang Jumaat. Maknanya. Tapi tak wajib sembahyang Jumaat, zuhur kena sembahyang lah. Zuhur kena sembahyang. Jadi Jumaat ini kena, dan beritahu kepada suami-suami anak-anak kita. Yang pertama saya nak beritahu, kalau boleh suruh anak ataupun suami kita sembahyang Jumaat pakai baju putih. Kerana baju putih, baju yang afdal, dan ulama mensunatkan memakai pakaian putih apabila pergi sembahyang Jumaat. Saya pergi ke Yaman dahulu, saya pergi sembahyang Jumaat, saya duduk depan sekali. Saya pun pusing belakang, semuanya putih belaka. Orang je kulit hitam. Baju semua putih. Yang apa ni, kita tengok kebanyakan mereka semua memakai pakaian putih. Maka kita nak memasyarakatkan, kalau boleh hari Jumaat beritahu pada suami-suami pakai baju putih. Beritahu kepada dia. Sebab apa, dia tanya, sebab apa kena pakai baju putih? Kerana kalau kita pakai baju lain dengan baju putih dapat pahala. Dapat boleh. Dia sunat pakai baju putih. Kemudian pakai baju putih ni ingat-ingat tak ke mati. Nanti memang pakai baju putih belaka. Pakai baju putih belaka. Jadi nak beritahu, sebaik-baik pakaian yang disukai oleh Nabi adalah memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian bila sembahyang Jumaat, suruh anak kita, suami kita, kalau boleh dia pergi awal-awal. Pastikan apabila azan berkumandang dan dia itu berada di dalam masjid. Biar dia duduk di dalam masjid. Duduk dalam masjid lagi, duduk dalam masjid. Kerana pada hari Jumaat ada malaikat duduk di tepi pintu. Memang tidak nampak malaikat, tapi malaikat nampak kita. Lalu dia tulis nama, dia pun tulis Mustafa Kamal bin Hamzah. Contohnya. Kemudian kad penalan, dia pun tulis. Kat penalan tak tulis lah. Tapi nak beritahu, dia akan catat nama-nama orang yang hadir ke masjid awal-awal. Kemudian orang pun azan, kemudian sembahyang sunat, kemudian imam naik atas mimbar beri salam, lalu imam pun baca khutbah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Lalulah dia start khutbah. Maka malaikat pun tutup bukunya, lalu malaikat mendengar khutbah, lalu suami kita pun masuk dalam masjid, tidak tercatat namanya. Tidak tercatat namanya lagi. Sebab apa? Sudah dah tutup dah. Maknanya. Maka datang awal-awal. Check in tu sebelum azan berkumandang. Biarlah kita mendengar khutbah. Lalu disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kamu untuk menunaikan sembahyang Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggallah segala jual beli. Dan itulah yang paling baik seandainya kamu mengetahuinya. Jadi kalau boleh pergi, kemudian beri pakaian yang sebaik-baiknya. Sama ada nak pakai baju Melayu kain plekat, ataupun baju Melayu seluar pakai baju Melayu sepasang, pakai samping, pakai sokok tinggi pun tidak ada masalah. Ataupun pakai jubah, pakai serban, pakai jubah patut pakai serban pun tidak ada masalah. Yang paling penting pakai menutup aurat. Walau bagaimanapun, yang afdal adalah memakai pakaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi awal-awal sembahyang Jumaat. Sebelum nak pergi sembahyang Jumaat tu, masa mandi itu mandi sunat Jumaat. Kemudian pakai wangian, wangi. Beli medium bukan mahal sangat. Kemudian cuah habis baju. Biar wangi betul-betul. Jadi pergi sembahyang Jumaat di sana. Sembahyang Jumaat dan dengarlah khutbah. Dengar khutbah. Jangan tidur ketika mendengar khutbah tadi. Nanti balik, "Bang, khutbah bab apa hari ni?" tanya dia. Ya, khutbah. Abang pun balik beritahu khutbah hari ni bab gula tak ada. Maknanya apa gula tak ada, payah sungguh gula hari ni. Jadi nak beritahu, balik dia tahu khutbah apa yang dibaca khutbah tadi.
dalam keadaan macam tu, dan duduk dalam masjid niat iktikaf, niat iktikaf, dan beberapa lagi ada adab mengenai sembahyang Jumaat yang boleh kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh. Baik, kita tengok. Kemudian barang yang kamu harap daripada syafaatnya pada akhirat. Kemudian marilah selawat pada Nabi SAW pada hari Jumaat yang disebut di dalam hadis, man shalla alayya wahidah sallallahu biha asyara. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Siapa yang selawat kepada Nabi sekali, 10 rahmat yang Allah Ta'ala akan turunkan kepadanya. Maka suami kita digalakkan datang awal-awal, bawa tasbih satu, kemudian suruh dia berselawat banyak-banyak kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Asalkan selawat kepada Nabi SAW. Selawat pada hari Jumaat itu afdal, maka kita disuruh memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Dan muslimat duduk di rumah, nak buat apa? Maka muslimat pun duduk di rumah, siap awal-awal duduk tempat sejadah, kemudian berselawatlah sehinggalah dengar orang dah balik, lalu sembahyang zuhur, berselawatlah pada hari Jumaat itu afdal, baik lelaki ataupun perempuan. Maka inilah dan yang umpama daripada barang yang membakatkan dikau. Membakatkan dikau. Apa makna membakatkan? Membekatkan dikau atas nasihat, atas perkara-perkara yang baik. Jadi ibadat-ibadat ini sebenarnya membawa kepada amal ibadat, membawa kepada hati kita menjadi baik bagi tiap-tiap muslim. Jadi tiap-tiap muslim, kenapa disuruh sembahyang jemaah? Kalau kita banyak sembahyang jemaah, dia hilang sedekah. Sama-sama sendiri. Banyakkan kita berjemaah. Jadi kita jauh orang kaya miskin sekali saja, akhir kali dia akan hilang pasal rezeki. Lebih-lebih lagi lepas sembahyang jemaah tadi kita bersalaman. Tasafahu yazhabi ghillu an qulubikum, dalam satu hadis. Berjabat tanganlah kamu, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tasafahu yazhabi ghillu an qulubikum, akan hilanglah penyakit di dalam hati-hati kamu. Penyakit dalam hati-hati kamu. Jadi nak beritahu, pernah berlaku di Indonesia masa saya pergi tu, Syekh Amran Wali menyampaikan tausiah dia. Bila menyampaikan tausiah, memang tausiah dia begitu baik, dan kita pun rasa hebat, maknanya dapat ilmu banyak daripada dia. Lalu lah lepas sembahyang pun orang pun lelaki pun berebut-rebutlah salam ke dia. Kebetulan saya duduk sebelah kanan dia. Saya tamu duduk tapi dia panggil duduk sebelah kanan. Lalu saya duduk. Lalulah bersalaman. Saya tidak tahu belakang orang puan beratur. Belakang last sekali. Heran saya. Lalu bersalaman. Kita tidak nampak belakang. Kita tak pandang lah, tak cara lah. Salaman. Habis akhir kali dekat-dekat. Ada orang puan. Lalulah Syekh ini dia ada apa ni? Serban dia atas ni ya. Lalu dia pun sahut serban dia pun salam. Salam. Tiba-tiba orang puan pun nak salam dengan saya. Saya tembur lari. Dah perut dah kira. Mau lari saja. Tapi alhamdulillah dia tak kejut. Okey, baik. Dan dia kata, dan umpama barang yang membakatkan dikau atas nasihat, maka tiap-tiap muslim, bagi tiap-tiap muslim, dan menjauhkan dikau bahawa engkau hasad akan dia pada nikmat yang memberi Allah Ta'ala akan dia, dan menyebabkan kamu ini jauh daripada hasad dengki kepada orang di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang lain. Nampak itulah, kalau kita jaga sembahyang jemaah, insya-Allah akan jadi terbersih hati kita. Sembahyang berjemaah, jaga sembahyang jemaah, yang jaga sembahyang awal waktu. Jadi saya minta kepada muslimat dan juga muslimin yang ada di rumah ke, suami-suami kita yang ada di luar ke dan sebagainya, yang pertama sembahyanglah awal waktu. Sahabat Nabi tanya, apakah amalan yang afdal? Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Riwayat lain, as-salatu ala mawaqitiha. Maknanya sembahyang pada awal waktunya. Jadi kalau boleh sembahyang di awal waktu, jangan menangguh-nangguhkan. Bagi muslimat, tengah-tengah masuk dengan orang azan, tinggalkan. Biar anguh apa.
Tapi nak tinggal tu biarlah tutup habis tu. Dan sembahyanglah di awal waktu. Itulah yang sebaik-baik. Orang yang sembahyang awal waktu ni turun rahmat ni, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki. Saya dapati bahawa orang yang sembahyang awal waktu semua murah rezeki setakat ni yang saya jumpa. Kalau dikata mana lah rezeki saya akan tengok bagaimana sembahyang dia. Sembahyang dia. Kalau sembahyang dia tak jaga sembahyang, maka Allah Ta'ala akan tidak memberi rahmat. Payah rezeki jadi payah. Jadi payah. Maka sembahyang awal waktu. Yang pertama, sembahyang berjemaah. Dengan arti kata sembahyanglah dalam keadaan berjemaah. Dan ketiga, kalau boleh sembahyanglah di masjid ataupun di surau. Bagi muslimat, kalau dia duduk di rumah, dia tidak boleh mendapatkan ilmu, maka dia pergilah sembahyang berjemaah untuk mendapatkan ilmu. Dan dia pergi sembahyang berjemaah di masjid ataupun surau, tidak menimbulkan fitnah, dan aman dan baik, tidak ada masalah. Dan tidak berlakulah percampuran mukhalatah, percampuran di antara lelaki dengan perempuan dan sebagainya. Jauh aman daripada fitnah. Maka afdallah dia sembahyang di masjid. Di samping dapat pahala berjemaah, dia pun dapat menimba ilmu. Maka dia kata di sini, dengan sembahyang berjemaah, berbaik-baik, bertolong-tolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong kamu melakukan kebaikan dan juga takwa kepada Allah. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan pemusuhan di antara satu sama lain. Kalau orang nak timbulkan pemusuhan, jangan cari pemusuhan. Dan jangan menolong dia kalau dia mengajak kita memusuhi orang lain. Maka dia kata, walillahi waliyut taufiq bifadlihi, dan dengan Allah, dan sesungguhnya Allah yang memberi taufik kepada kita dengan kelebihannya. Bermakna apa? Maknanya minta dengan pemberian Allah. Minta dengan Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kita. Kita nak pertolongan apa? Kita nak minta yang pertama, biar Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Kita nak jadi orang ikhlas. Ni yang kita fikir ni, aku ni ikhlas ke tidak ikhlas? Ibadatku ni ikhlas ke tidak? Ilmu aku ni ikhlas ke tidak? Mana belajar ilmu ikhlas ke tidak? Menyampai ilmu ikhlas ke tidak? Ini yang kita nak. Ikhlas bukan di bibir. Di bibir boleh disebutkan ikhlas. Ikhlas, tetapi yang dipentingnya di dalam hati. Ikhlas dalam hati. Maka kita kena ketahui amalan mesti berdasarkan kepada ikhlas. Kita nak beramal mesti kena ada ilmu. Bila ada ilmu mesti kita kena beramal. Bila ilmu mesti kena beramal. Dan ilmu dan amal pun tidak lagi diterima, mesti kena ada ikhlas. Dan kalau tidak ada ikhlas, menyebabkan amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala himpunkan kita semua di kalangan orang-orang yang dibersihkan hati oleh Allah, menjauhkan kita daripada sifat hasad, menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan amal ibadat kita. Yang kita bimbang amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah agar kita ini tergolong di kalangan orang yang soleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ya Allah, habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يكبو وشرح صدورها بفيض الإيمان به وجميل التوكل عليه وهيها بمعرفتك ومنها على شهادة في سبيله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا الله يا الله ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami, dosa orang yang membenci kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang memaafkan kesalahan orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, jadikanlah kami orang yang sabar di atas ujian yang Engkau timpakan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada
penyakit hasad. Sesungguhnya hasad ini memakan pahala amal ibadat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepadamu. Jadikanlah kami orang yang bersyukur di atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bukalah pintu ilmu kepada kami agar kami melakukan amal ibadat berdasarkan kepada ilmu. Bukalah pintu amal kepada kami agar kami beramal dengan ilmu yang kami dapati. Bukalah pintu ikhlas kepada kami asal ilmu dan amal yang kami lakukan dalam keadaan ikhlas kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadat kami, terimalah sembahyang kami, terimalah puasa kami, terimalah haji kami, terimalah infak kami pada jalanmu, terimalah segala amal ibadat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya Engkau tidak menerima apa yang kami lakukan, nasai jadilah kami orang yang rugi. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami dengan melakukan apa yang Engkau larang kepada kami dan meninggalkan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampunkan kami, nasai jadilah kami hamba-Mu yang rugi. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang bersih. Ya Allah ya Tuhan kami, buanglah di dalam hati kami sifat-sifat mazmumah dan hiaskanlah di dalam hati kami sifat-sifat mahmudah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah orang yang hadir di dalam hidayah ini ya Allah. Berkatkanlah orang yang hadir dalam jemaah kami ya Allah. Berkatkanlah orang yang hadir dalam majlis ilmu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya kami ada melakukan kesalahan dalam menyampaikan ilmu, menyeleweng daripada agama-Mu, perbaikilah kami ya Allah, perbetulkanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya orang yang hadir di dalam majlis ilmu ini ya Allah dan orang yang mendengar majlis ilmu ini ya Allah datang di kalangan orang yang melakukan dosa kepadamu, kami memohon kepadamu ya Allah, selepas daripada majlis ilmu ini jadikanlah kami orang yang diampunkan dosanya oleh-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, selesaikanlah segala masalah kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang baik ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkan ahli keluarga kami ya Allah. Jadikanlah ahli keluarga kami ahli keluarga yang baik-baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah akhlak kami ya Allah. Perbaikilah akhlak keluarga, ahli keluarga kami ya Allah. Perbaikilah akhlak jiran tetangga kami ya Allah. Perbaikilah akhlak masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah. Jadikanlah kami orang yang benar-benar beriman kepadamu. Selamatkanlah kami daripada azab kubur. Jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman syurga, dan jangan Kau jadikan kubur kami satu jurang daripada jurang neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di pada mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, beratkanlah timbangan kebajikan kami ya Allah. Berilah surat amalan kami di sebelah kanan ya Allah, dan selamatkanlah kami ketika titian siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, kami adalah hamba-Mu yang fakir, kami adalah hamba-Mu yang taat, kami adalah hamba-Mu yang hina, yang banyak melakukan kesalahan yang banyak melupakan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan ibadat kami yang amat sedikit, kami mengaku kami tidak layak masuk dalam syurga-Mu, dan kami mengaku ya Allah kami tidak tahan dengan azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan rasa kasihan belas-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.